Tiga pasukan khas ATM, 21 GGK, Pascal dan Pascal bergabung buat pertama kali bagi merealisasikan Special Forces Ultimate Challenge yang bagaikan operasi sebenar menyelamatkan tebusan. Selama 4 hari, mereka bergerak merentasi laut, darat dan udara tanpa henti dengan bebanan 70 kg. Sejauh manakah kesiapsiagaan mereka? Saksikan paparan eksklusif Majalah 3 malam ini. Media antarabangsa pernah membuat liputan pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ATM dan mereka menyatakan latihan pasukan khas ini antara yang paling susah di dunia. Hari ini buat julung-julung kalinya kita dapat menyaksikan pertandingan latihan 3 pasukan ATM, GGK, Pascal dan Pascal. Dan Majalah 3 secara eksklusif akan memberikan anda paparan di sepanjang perjalanan bagaimana pertandingan ini menguji kemampuan anggota dari segi fizikal dan juga mental. Dan sekali lagi menguji kecekapan dan juga kemahiran mereka untuk sentiasa berada di tahap yang terbaik. Dan sekali lagi kami ingatkan, ini pertandingan sebenar, bukan cobaan. Tak kala negara dilanda jerbu pada September tahun lalu, di Kedah telah berlangsungnya pertandingan Special Forces Ultimate Challenge 2019 SFUC. Walaupun cuaca buruk, ia tidak menghalang pasukan elit Angkatan Tentera Malaysia ATM melaksanakan acara yang secara tidak langsung mengukur tahap kemampuan anggota untuk diatur gerakan pada bila-bila masa. Saya merasmikan pertandingan Special Forces Ultimate Challenge. Dalam pertandingan ini, para anggota perlu melalui 4 peringkat atau dipanggil disiplin. Disiplin 1 memerlukan peserta melakukan water jump, berenang, mendayung dan ujian komunikasi. Disiplin 2, ujian pandu arah dan baca peta. Disiplin 3, jalan lasak, ujian perubatan, penubuhan lokasi pendaratan helikopter, ujian komunikasi dan abseiling. Disiplin 4, ujian menembak taktikal, ujian letupan dan menyelamat tebusan. Sebenarnya ianya berbentuk ataupun merupakan satu konsep kepada operasi sebenar yang melibatkan pasukan khas. Melaksanakan suatu operasi di dalam kumpulan kecil, jauh di dalam kawasan musuh untuk melaksanakan operasi bagi menyelamatkan tebusan. Tolong bagi presiden. Bukit Jukra, Banting Selangor. Pasukan elit Regimen Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, iaitu pasukan khas udara, Pascal, giat membuat persediaan latihan berdekatan kem mereka. Setiap anggota akan dianugerahkan beret biru selepas tamat latihan asas Pascal. Mereka diwajibkan menjalani ujian kecekapan dan kecergasan setiap 12 minggu. Hampir 30 anggota telah disenarai pendek untuk menyertai SFUC, namun hanya 12 peserta diperlukan. Kita mempunyai ramai anggota-anggota yang talented yang boleh dipilih. Cuma kita masalah untuk memilih yang terbaik. Stamina anggota memang telah terbentuk daripada awal sebagai anggota pasukan khusus. So, memang kita jalankan latihan HCR untuk tiap-tiap bulan. Pascal yang asalnya dikenali sebagai Skuadron 102 Handau telah ditubuhkan pada tahun 1980 selepas satu serangan Parti Komunis Malaya ke atas pangkalan TUDM Kuala Lumpur menyebabkan kemusnahan sebuah pesawat DHC-4 Caribou pada Mei 1975. Peranannya berlainan dengan pasukan khas ATM yang lain. Penubuhannya bagi meningkatkan keupayaan TUDM dalam pengoperasian udara. Tanjung Dawai, Kedah.
Disiplin 1 SFUC. Selepas water jump dari helikopter EC-725, anggota terlibat perlu berenang 500 meter ke pontun bot yang tersedia. Seterusnya, mendayung sejauh 30 km ke Bedong. Grup Gerak Khas GGK, Pasukan Khas Laut Pascal dan Pasukan Khas Udara Pascal telah menghantar 2 pasukan bagi menyertainya. Setiap pasukan terdiri daripada 6 orang dan mempunyai kepakaran masing-masing. Terdapat anggota yang mempunyai kepakaran letupan, anggota yang mempunyai kepakaran medical, anggota yang mempunyai kepakaran di dalam perhubungan menggunakan radio, dan juga anggota yang mempunyai kemahiran ataupun kepakaran sniper. Selain daripada setiap anggota mempunyai kemahiran dan juga kepakaran di dalam pengendalian senjata untuk pelaksanaan tugas menggempur ke atas sasaran. Pertandingan ini berlangsung selama 5 hari. Para anggota terlibat perlu menjalani disiplin 1 hingga 3 tanpa henti selama 4 hari berturut dengan membawa bebanan hampir 70 kilogram. SFUC yang pertama kali dianjurkan ini telah diketuai oleh Ketua Pengarah Bahagian Operasi Pasukan Khas Pertahanan, Kolonel Ahmad Syuhaimi Mat Wajab. Untuk anggota samai 1 pegawai, 5 kali anggota. Semua peralatan dan senjata dah kena ambil. Saya telah pun melibatkan semua pasukan khas yang terdiri daripada Pascal dan juga GGK semasa dalam proses perancangan dan juga tinjauan supaya semua pasukan khas tahu tentang apakah disiplin ataupun perkara-perkara yang akan dilaksanakan semasa pertandingan. Pada hari pertama SFUC, disiplin 1 telah bermula pada jam 9.30 pagi. Dan apabila petang menjelma, kesemua pasukan terlibat telah selamat tiba di penamat disiplin tersebut. Pasukan yang mula-mula sampai adalah Pascal B. Mula sekarang. Bagi melengkapkan disiplin 1, setiap pasukan perlu menghantar 1 wakil bagi menjalani ujian komunikasi. Kepakaran menggunakan teknologi komunikasi penting untuk memastikan kejayaan operasi hendap dan menandingi musuh. Ikut yang tertulis macam ni dan hantar baca apa yang ada dalam ni. Tutu, this is Tutu Alpha, radio check over. Laporan situasi nombor 1, full stop. Para India, full stop. We're ready, full stop. Sierra Echo Papa Tango angka 2019. Terima dulu ganti. Saya ulang, 2 dia titik. Kedudukan tim angka 21. Beroperasi di kem Sungai Udang, Melaka dan Mersing, Johor, Grup Gerak Khas GGK boleh dianggap sebagai bapa kepada segala pasukan elit ATM, ekoran ia yang paling awal ditubuhkan. Latihan. Maju. Latihan. Maju. Okey ya. Lepas ni tuan-tuan buat persiapan. Di kem Regimen 21 Komando, Sungai Udang, Melaka, para anggota GGK dilatih untuk bertindak pada bila-bila masa dan sekelip mata.
Kesemua anggota GGK yang sedia ada adalah terlatih. Cuma bagi menyertai SFUC, pemilihan perlu dibuat secara teliti kerana ia adalah untuk pertandingan yang julung-julung kali diadakan. Untuk memasuki pertandingan ini, kita memerlukan satu kumpulan ataupun dua tim yang terbaik. Kita telah menyediakan beberapa ujian untuk menguji tahap keyakinan, tahap ketabahan dan juga mengukur sikap anggota. Pasal dia ada seramai 30 orang, kita hanya memerlukan 12. Terkenal dengan beret hijau, penubuhan pasukan disegani ramai ini bermula ketika konfrontasi yang melibatkan Persekutuan Malaysia Indonesia pada tahun 1965. Difahamkan, latihan asas mereka ini biasanya disertai beratus anggota regimen lain, tetapi yang terpilih hanya berbelas orang sahaja. Maka, latihan sama juga dibuat ke atas yang menyertai SFUC. Latihan yang kita biasa lakukan semasa menjalani kursus asas komando, tetapi jarang-jarang dilakukan apabila sudah kembalikan unit. Jadi untuk kita menguji semula ataupun mendapatkan semula keyakinan para peserta, kerana ini adalah benda-benda yang mungkin berlaku semasa pertandingan. Ambil minta kebenaran turun, tuan. Rekod lutut. Rekod lutut. Lemai. Sebai. Lemai. Go. Komando. Pas. Pas. Walau panas matahari, walau... Selain itu, mereka juga menjalani latihan di kawasan pertandingan di Kedah. Walaupun telah biasa dengan latihan sebegini, bagi peserta berkenaan, Special Forces Ultimate Challenge yang pertama kali diadakan ini ternyata memberi satu kelainan cabaran. Kawasan pertandingan adalah berlaku di darat. Jadi ini mungkin mengubah persepsi bahawa ia melebihi kelebihan kepada pasukan darat. Tetapi pada saya, ia sebenarnya tidak begitu, kerana Special Forces ataupun pasukan khas boleh beroperasi di mana-mana bahagian, sama ada laut, darat ataupun udara. Tak ada isu. Difahamkan disebabkan mengharungi latihan dan operasi perang sebenar yang begitu mencabar bersama, membuat hubungan antara anggota pasukan khas bagaikan isi dengan kuku sehingga mereka menggelar rakan sepasukan Badi. Disebabkan mempunyai rakan seperjuangan sehidup semati ini juga, mereka mampu menempuhi apa jua rintangan bersama. Kaki Gunung Jerai, Kedah. Bermulanya disiplin kedua yang mana kesemua peserta akan merentas gunung tertinggi negeri Kedah setinggi lebih 1,200 meter. Sebaik tiba ke lokasi, peserta akan diberi taklimat mengenai langkah keselamatan jika berlaku kecemasan dan juga pilihan laluan. Di sini mereka akan diberikan beberapa koordinat untuk mengenal pasti setiap checkpoint yang terlibat. Terbahagi kepada A dan B, laluan yang akan dilalui mungkin berbeza bergantung kepada keadaan muka bumi. Okey, masa tuan-tuan akan bermula daripada sekarang. Okey, silakan. Laluan diambil peserta bagi setiap pasukan adalah bergantung kepada undian. Kumpulan pertama yang sampai dari setiap pasukan boleh membuat pilihan terlebih dahulu. Kru majalah 3 memilih laluan A bagi melihat pergerakan pasukan terlibat.
mula bergerak pada jam 8 malam. 2 jam masa diambil oleh pasukan 21 GGK untuk tiba ke lokasi ini. Ia diikuti oleh Paskal beberapa ketika kemudian dan terakhir sekali ialah Paskal. Dan tugasan di sini adalah membaca peta di dalam gelap tanpa sebarang cahaya untuk mencari lokasi dan titik tertentu berpandukan koordinat yang telah diberi. Baik, sekarang kami berada di checkpoint pertama, yang mana di checkpoint ini setiap pasukan akan diberikan tugasan untuk membaca peta di dalam gelap dan berbekalkan night vision Google dan juga kemahiran mereka masing-masing. Masa terhad diberikan untuk mereka mencari lokasi tertentu di atas peta, sementara akan pasukan lain melakukan round defense untuk menjaga kawasan persekitaran semasa tugasan dijalankan. "15 minit masa diberikan kepada setiap pasukan untuk menyelesaikan tugasan. Markah dikira berdasarkan beberapa faktor, antaranya ketepatan lokasi dan jarak di dalam peta serta catatan yang tepat di atas peta. Bacaan peta sebegini dilakukan kerana operasi hendap sebenar kerap dijalankan pada waktu malam untuk tujuan keselamatan dan tidak mudah dikesan musuh. Koordinat ke checkpoint seterusnya pula akan diberikan kepada ketua pasukan setelah selesai proses pengiraan markah. Dari sini, mereka akan mencari bearing untuk ke lokasi seterusnya dan mula mengorak langkah. Dengan hanya berbekal lampu kepala dan pengalaman, mereka meredah hutan belantara berbukit bukau untuk mencari jalan yang terbaik dan selamat. Kru Majalah 3 tidak dibenarkan mengikuti perjalanan seterusnya atas faktor keselamatan. Namun, malang tetap tidak berbau. Persiapan yang lengkap tetap akan tergendala sekiranya masalah telah ditakdirkan untuk terjadi. Seorang peserta tidak dapat menghabiskan pertandingan. Sebelum okey, selepas dia mendayung, lepas tu dia macam kurang sihat lah, macam nak demam tu. Lepas tu dia cakap, bila tak sihat ni, kita ada bawa ubat. Dia bagi ubat, bagi dia makan ubat pun. Dah 2 kali kita try bagi ubat, pun sama juga. Lepas tu, dia pun dapat meneruskan sampai ke checkpoint 2. You punya nadi ada improvement. Kita nak check dia punya temperature macam mana dulu. From my perspective, you can go on if you feel you can go on. Okay? Sebab you punya vital sudah ada improvement lah. Okay? Do you think you can go on or not? Kami pun dah bincang balik, kalau dia teruskan juga, kami punya masa akan lari lah. Daripada kami lagi dia masa lari tu, untuk tim, lebih baik dia buat tulisan sendiri kan. Tulisan daripada tim dan tulisan daripada dia semua, untuk dia lari diri lah. Tak boleh meneruskan. Hari kedua SFUC, jam 8 pagi di puncak Gunung Jerai. Kumpulan pertama yang berjaya sampai ke titik tertinggi gunung ini ialah daripada pasukan 21 GGKA. Lebih 8 jam masa diambil untuk sampai ke checkpoint ini. Ia berikutan mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran tanpa diduga. Kalau daripada checkpoint 1 nak ke checkpoint 2, kepayahan dia, kita akan jumpa batu dinding, panjat ikut batu. Bukit pun, bukit tinggi lah. 700, 800. Baru sampai ke atas. Cabaran tu memang, risiko memang tinggi lah bagi kami lah. Tapi dengan semangat satu tim, kerjasama kami, insyaAllah kami lepas. Jika melihat kepada perkiraan di peta, jarak yang terzahir adalah sekitar 30 km. Namun, apabila berhadapan dengan keadaan muka bumi tidak menentu dan juga halangan yang sedia ada, para peserta terpaksa melakukan lencongan dan ia ternyata memberi kesan kepada keseluruhan pasukan terlibat. Apa yang berlaku, Paskal dan juga GGK sudah semestinya dapat melihat dan juga belajar tentang kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam pasukan masing-masing. Selain daripada itu juga, kami dapat mewujudkan satu kerjasama yang amat baik
di dalam menyelesaikan sesuatu isu ataupun masalah yang berlaku. Semua anggota daripada ketiga-tiga perkhidmatan ini akan terus bertindak untuk merancang bagaimana untuk nak menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul ini supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan dalam jangka masa yang singkat. Checkpoint keempat, lebih 48 jam masa berlalu sejak mereka mula melakukan perjalanan. Pada ketika ini, masing-masing sudah mula merasakan kepenatan dan kesakitan pada tahap maksima. Namun, perjalanan ke titik penamat disiplin ini masih harus diteruskan. Setiba di penghujung disiplin 2, kelihatan ramai anggota mengalami kecederaan seperti melecet di bahagian belakang badan akibat bebanan yang dibawa sepanjang perjalanan dan kaki akibat perjalanan yang lama dan sukar. Namun, semangat perjuangan mereka masih membara. Kita mempunyai keyakinan yang penuh untuk melihat bahawa ketiga-tiga pasukan khas ini dapat untuk bekerjasama di dalam situasi ataupun keadaan yang ekstrim, keadaan yang amat sukar, keadaan yang betul menguji dia punya ketahanan mental dan juga fizikal, tetapi dalam masa yang sama kami masih dapat menunjukkan satu kerjasama dan juga hubungan yang amat baik. Usai berehat dan bersiap sedia untuk meneruskan pertandingan, pasukan yang akan mara dibawa ke permulaan disiplin 3 bagi memulakan acara berjalan lasak sejauh 20 km. Kampung Kuala Dulang Kecil, Kedah. Hari ketiga, Special Forces Ultimate Challenge bahagian disiplin 3 telah siap sedia menerima kedatangan peserta SFUC. Walaupun baharu sahaja selesai disiplin 2 di Gunung Jerai yang begitu menguji ketahanan fizikal dan mental, para anggota terlibat masih mempunyai sisa tenaga untuk meneruskan langkah ke disiplin berikut. Kadangkala terdetik juga di hati kru majalah 3 yang mengikuti SFUC. Begitu besar pengorbanan mereka ini bagi menjaga keselamatan negara kerana SFUC bagaikan latihan operasi sebenar mereka. Ketika di pertengahan disiplin 3 ini, setiap pasukan juga perlu menghantar wakil bagi menjalani ujian perubatan. Dalam beg bebanan yang dibawa mereka mempunyai segala kelengkapan rawatan asas bagi sebarang kecemasan. Pada malam hari yang sama, pasukan 21 GGKA adalah pasukan pertama yang telah sampai di penghujung disiplin ini, diikuti 21 GGKB. Pasukan lain, Pascal dan Pascal, tiba pada keesokan harinya. Walaupun kelihatan terlalu letih, diikuti kecederaan yang dialami mereka, ia tidak mematahkan semangat mereka untuk menghabiskan pertandingan. Bak kata pepatah, alang-alang menyeluk pekasang, biar sampai ke pangkal lengan. Kami daripada satu pasukan yang sama kan. Rasa risau pun ada semua kan. Rasa semangat pun down tapi kita cuba habiskan dia untuk diorang juga. Selain terkenal dengan perairan dan percutian di pulau berdekatan, Lumut turut terkenal dengan keberadaan Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Turut menempatkan markas kepada pasukan khas laut, Pascal.
Pascal ditubuhkan pada tahun 1975 di atas keperluan mempenteras keganasan di laut seperti Lanun. Hanya yang terbaik dipilih untuk berada di dalam pasukan elit ini. Sebaik dimaklumkan mengenai penglibatan mereka dalam SFUC, latihan demi latihan bagi menghadapi pertandingan telah diatur. Latihan yang dijalani pula berbeza dari rutin mingguan dan difokuskan mengikut keperluan pertandingan. Persediaan latihan, Pascal memfokuskan kepada acara-acara yang dipertandingkan di dalam Special Force Ultimate Challenge, iaitu mendayung, berenang, mendaki bukit dan juga larian lasak. Latihan yang berkonsepkan pertandingan telah diwujudkan bagi mempersiapkan anggota menghadapi pertandingan yang akan datang. Ketiga-tiga pasukan khas ATM, GGK, Pascal dan Paskau biasa membuat latihan bersama yang dikenali sebagai latihan pahlawan. Namun, Special Forces Ultimate Challenge memberi satu kelainan kerana keadaan geografi yang sukar dan berterusan tanpa rehat. Harapan saya untuk semua anggota daripada Pascal yang akan terlibat, semua anggota dapat melaksanakan pertandingan dengan bersungguh-sungguh dan bekerjasama semasa di dalam pertandingan agar objektif Special Force Ultimate Challenge iaitu meningkatkan kerjasama di antara pasukan khas ATM dapat dicapai dengan jayanya. Kalah atau menang adat pertandingan. Yang penting, semangat untuk menghadapi setiap cabaran dan menghabiskan keseluruhan pertandingan. Saya menasihatkan anggota-anggota Pascal agar dapat bertanding dengan bersungguh-sungguh dan menunjukkan semangat wajah yang tinggi dan dalam masa yang sama menjaga keselamatan di sepanjang acara yang dipertandingkan. Seperti cogan kata pasukan, Pascal akan mencuba sedaya untuk berjaya kerana mereka sentiasa yang terbaik. Udara dijejaki demi agama dan bangsa. SMK Tunku Abdul Aziz, Kedah. Bagi melengkapkan disiplin 3, peserta perlu menyediakan kawasan pendaratan helikopter dan menjalani ujian komunikasi sekali lagi. Berkonsepkan situasi sebenar perang adalah penting memastikan tapak pendaratan pesawat selamat daripada semua ancaman. Para 6, full stop, marker, tango. Over. Kembali, 5 minutes. 3 minutes to your landing. Isyarat asap daripada smoke grenade akan digunakan bagi membantu juruterbang mengenal pasti tapak pendaratan yang betul dan arah tiupan angin. Selepas mendarat, pesawat akan melakukan hot extraction dengan mengurangkan masa berada di kawasan pendaratan tanpa mengabaikan keselamatan pasukan khas yang dibawa masuk ke dalam helikopter. Usai hot extraction, pesawat akan berlepas secepat mungkin ke kawasan pengguguran atau drop zone. Selama 4 hari, mereka berjalan off-road dan on-road untuk menyelesaikan disiplin 1 hingga 3. Hari ini penentu disiplin keempat, iaitu acara menembak di lapangan Satar, Kem Hobat. Sebentar lagi mereka akan excelling ke bawah untuk menyelesaikan misi tersebut. Antara kepakaran yang dinilai dalam disiplin 3 ini adalah kemahiran menuruni pesawat menggunakan tali atau abseiling. Kaedah ini akan digunakan sekiranya helikopter tidak dapat mendarat disebabkan ruang pendaratan terhad dan tidak sesuai. Di sini, kepakaran pasukan elit sekali lagi diuji dengan menuruni pesawat EC-725 setinggi 80 kaki bersama peralatan dan senjata taktikal. Disebabkan keadaan berjerebu dengan jarak penglihatan yang minimum, kebenaran penerbangan visual khas atau Special VFR telah diberikan oleh Menara Kawalan Lalu Lintas Udara Pangkalan Udara Butterworth
Penang untuk melaksanakan tugas berkaitan penerbangan bagi menjayakan pertandingan. Sungai Udang, Melaka. Selain latihan fizikal dan mental, latihan menembak juga dilaksanakan pasukan 21 GGK kerana ia bakal dilalui peserta ketika disiplin terakhir nanti. Sementara itu, kira-kira 200 km ke utara Sungai Udang, persiapan akhir juga giat dijalankan oleh anggota-anggota Paskal. Sudah semestinya apabila menyertai pertandingan, masing-masing inginkan keputusan yang terbaik. Ku pertahankan biar jasad tak berkapan pantang undur. Apa saja dalam kita menyertai satu pertandingan, kita akan usaha yang terbaik untuk kita berjaya. Menang atau kalah is perkara yang kedua, tapi kita kena usaha dan kita membuat yang terbaik. Mereka yang bertanding tahu bahawa mereka telah mencapai tahap yang diperlukan. Special Forces Ultimate Challenge yang bakal menjadi acara tahunan ATM bukan sahaja menguji fizikal, mental dan semangat berpasukan. Malah menguji kemampuan anggota dalam melaksanakan kemahiran dan kepakaran asas di dalam situasi mencabar dengan mematuhi prosedur dan standard yang telah ditetapkan. Pada masa sama, ia turut menguji kemampuan anggota dalam membuat keputusan serta kepantasan bertindak ketika berhadapan situasi tertekan dan mencabar. Sementara itu, di pangkalan TLDM, Lumut, Paskal tidak ketinggalan menjalani latihan bagi mempersiapkan diri untuk pertandingan. Termaktub dalam rutin tugasan mingguan, berenang adalah latihan wajib bagi kesemua peserta yang terlibat. Ia bagi mengekalkan stamina walaupun terpaksa berhadapan dengan keadaan laut yang bergelora. Berenang juga terdapat dalam SFUC kerana ia satu keperluan bagi setiap pasukan elit bukan sahaja Paskal kerana ia berkemungkinan menjadi antara situasi yang perlu dihadapi mereka ketika dalam misi sebenar. Pertandingan ini merupakan satu pertandingan yang sesuai dilaksanakan bagi anggota pasukan khas kerana daripada latihan dan juga pertandingan yang dilaksanakan ianya dapat meningkatkan kesiagaan semua anggota-anggota pasukan khas ATM yang mana sekiranya berlaku apa-apa insiden yang memerlukan penugasan pasukan khas ATM, kita dapat digerakkan pada bila-bila masa dengan kesiagaan yang tertinggi. Memandangkan negara dalam keadaan aman, ada berpendapat Angkatan Tentera Malaysia kurang penugasan. Namun, sebenarnya mereka sering bertugas di kawasan sempadan negara yang pada bila-bila masa boleh dicerobohi. Maka, mereka perlu sentiasa bersedia. Kem Hobart, Gurun, Kedah. Setelah berjaya turun dengan selamat dari helikopter, para peserta akan berhadapan cabaran terakhir iaitu menembak taktikal. Taklimat mengenai tata cara dan keperluan pada setiap peringkat cabaran diberikan terlebih dahulu sebelum peserta bersiap dengan kelengkapan masing-masing.
Peserta juga turut diberi masa untuk meneliti ketiga-tiga cabaran melibatkan persenjataan pistol dan rifle bagi merangka pergerakan dan juga teknik dan taktik terbaik bagi menyelesaikan setiap peringkat cabaran. Ujian dimulakan dengan menembak menggunakan pistol jenis Glock untuk ujian pertama. Rifle jenis M4 digunakan untuk ujian kedua, manakala gabungan kedua senjata pula adalah untuk ujian ketiga. Ujian dijalankan stage yang dibina adalah untuk menguji anggota dalam pelbagai keadaan menembak, iaitu dalam menembak praktikal. Secara keseluruhannya, anggota dapat bertindak di dalam stage yang dibina SNS Visible. Di dalam SNS Visible ni, stage yang dibina, anggota boleh menggunakan teknik dan taktik tersendiri di dalam menghabiskan stage dalam sesuatu pertandingan ataupun di dalam satu operasi. Apabila berlaku dalam operasi, anggota dapat bertindak dalam masa sendiri dengan cepat dan pantas untuk menembak musuh menggunakan teknik ini. Sementara itu, di lapang sasar berasingan, para penembak hendap atau sniper sedang bersedia untuk melakukan ujian tembakan menggunakan sniper rifle jenis AWP buatan United Kingdom. Maklumat mengenai sasaran dan jarak yang harus ditawani bagi menembak sasaran turut diperjelaskan kepada para penembak tepat agar mereka dapat merangka ketepatan tembakan sambil mengambil kira faktor jarak dan angin. Penggunaan senjata yang bagus bagi penembak hendap seperti sniper rifle penting untuk kejayaan misi rahsia. Sesi menembak seperti ini penting untuk mengasah kecekapan menghadapi situasi dan membunuh musuh dari jarak jauh tanpa dikesan. Selain menembak, peserta juga harus melakukan ujian letupan sambil dikawal selia oleh pegawai TUDM dari Pasukan Explosive Ordnance Disposal atau EOD. Ia bertujuan menguji kepakaran peserta dalam mengira jarak dan kekuatan letupan ketika melakukan misi untuk memecah masuk ke kawasan musuh. Satu kelompok, 8 buting, isi peluru. Ujian menembak taktikal diteruskan sehingga waktu malam. Ia ternyata mencabar, lebih-lebih lagi buat para penembak tepat. Mereka diuji dengan menembak sasaran yang digerakkan menggunakan drone pada jarak 400 meter. Kesemua peserta menghabiskan ujian menembak pada hari kelima jam 4 pagi. Acara kemuncak pada hari penutup pertandingan ialah misi menyelamatkan tebusan seperti operasi sebenar. Bermula daripada penembak hendap yang akan menumpaskan musuh yang berkawal. Pasukan gempur kemudian akan mula bertindak untuk memecah masuk kawasan musuh dengan memasang bahan letupan di pintu hadapan. Peserta kemudian akan menyerbu masuk sambil menembak ke sasaran yang telah dikenal pasti. Pada ketika ini, kesemua yang telah dilalui oleh semua pasukan khas ketika melakukan ujian tembakan taktikal akan dipraktikkan bagi mencapai keputusan yang dikehendaki bersesuaian dengan keperluan pertandingan. Proses di dalam disiplin 1, disiplin 2 dan juga disiplin 3 itu adalah di dalam fasa penyusupan ke dalam kawasan musuh. Dan seterusnya, anggota akan melaksanakan tugas menyelamatkan tawanan perang ataupun tebusan di dalam kawasan musuh dan seterusnya anggota akan dibawa keluar daripada kawasan operasi. Jadi ini adalah satu konsep yang menyerupai operasi sebenar yang mana kita zahirkan di dalam satu bentuk pertandingan yang dibahagikan kepada 4 disiplin utama. Dan keputusannya seperti yang dijangka,
Kehebatan pasukan khas tidak perlu dipersoalkan lagi. Di penghujung hari penutup pertandingan, pengumuman keputusan SFUC semakin dirasai. Ia turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang berhormat Haji Muhammad Sabu. Special Forces Ultimate Challenge 2019 dimenangi oleh 21 GGK. Special Forces Ultimate Challenge, acara paling ekstrim, pernah diadakan kerana peserta perlu mengharungi pelbagai bentuk muka bumi, darat, laut dan udara. Ternyata mereka mempunyai fizikal dan mental yang tinggi serta kepakaran yang spesifik.